Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarah wa salaka tariqahu wa istanna bisunnatihi wa man ihtada bihudah wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang mulia pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan imam, para ulama, hadirin hadirat, muslimi muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini dapat kita bertemu di masjid kita untuk sama-sama kita mendekatkan diri kita pada Allah dan merapatkannya serta mengabdikan diri kepadanya jua. Semoga hidup kita sama ada di waktu malam atau di waktu siang, pergerakan kita harian atau apa saja yang kita buat, kita harap semuanya jadi amalan soleh yang akan menjadi atau memberatkan timbangan di akhirat nanti. Dan semoga semua hak kita buat kalau silap dan salah dan tidak mendapat keredaan Allah, maka kita memohon kepadanya jua supaya semua amalan tadi Allah ampun dan tidak dikira sebagai amalan yang kita akan bawa ke akhirat. Semoga Allah ampun di dunia, apabila kita pergi ke akhirat jumpa dia, tak ada satu pun amalan salah yang kita bawa. Hak itulah kita minta untuk kedua ibu bapa kita, untuk nenek kita, pasangan kita, anak-anak dan keturunan kita, adik-beradik kita, mak saudara, pak saudara kita, sahabat handal kita, tuk guru kita, dan kepada tuk guru kita sampailah seterusnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada semua adik kakak kita, waris-waris kita dan semua umat Islam yang kita kenal dan tidak kenal, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah dipanggil oleh Allah menemuinya, supaya Allah mengampun semua sekali. Dan itulah harapan kita semasa kita berada di dalam dunia ini, yang boleh kita buat lagi. Kita boleh doa, kita boleh minta ampun lepas semaya, atau ketika mana ya kita adalah kelampangan. Jangan lupa untuk keampunan Allah dan keredaannya pada setiap waktu dan setiap masa. Tuan-tuan sekalian, pada malam ini kita akan peringat balik pelajaran kita. Pelajaran kita ni adalah arti kata hak kita amal tiap-tiap hari dan tiap-tiap masa. Tajuk kitanya ialah dua kelima syahadah, ataupun kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuan-tuan sekalian, semua kita tahu dua kelima syahadah atau ngucap dua kelima syahadah adalah rukun Islam pertama. Semua kita tahu belaka.
Dan dengan rukun inilah seseorang yang belum Islam, kalau dia mengucap dengan tanpa paksaan, dengan kerelaan hati dan juga memahaminya, maka Islam lah dia. Jadi orang Islam lah dia. Dengan ucapan itu juga, maka seseorang itu akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keampunan dan syurga yang seluas langit bumi. Karena itulah kedudukan kalimah syahadah ni sangat penting, tuan-tuan. Dan dia adalah hak mula-mula sekali. Kita panggil, kalau kita nak masuk sebuah kampung, sebuah bandar, sebuah negeri, kita lalu pintu gerbang, dia pun tulis selamat datang. Itulah kalau kita nak tengok kedudukan kalimah syahadatain di dalam kehidupan kita. Nak masuk Islam, masuk kut dia. Masuk kut lain tak jadi. Beriman dengan malaikat, beriman dengan hari akhirat, beriman dengan semua rasul, dan apa saja tidak jadi kecuali mula dengan penyaksian syahadah kita terhadap Allah dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana dia kedudukan sangat jelas dan tinggi dan besar, maka pada malam ni kita nak tengok sikit sebanyak tentang kedudukan kalimah asyhadatain. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dua kalimah syahadah ni, yang pertama tadi kita tahu dah kedudukan sangat besar, menyebabkan orang jadi Islam atau tak jadi Islam, kalau hak dah lagi berdasar bergantung pada ngucap dua kalimah syahadah. Kemudian kalimah syahadah ini bukan duduk situ saja, dia juga disyariatkan oleh Allah kepada umat Islam di dalam azan. Dalam azan, sekali lagi kita tengok ada ngucap. Lepas Allahu Akbar 4 kali, asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah 2 kali. Ngucap. Sedar tak sedar, dalam azan tu Allah Subhanahu wa taala letak 2 kalimah syahadah, supaya setiap umat Islam yang nak menunaikan solat, maka dia kena ngucap dalam bel, ngucap ketika bel. Kerana tu apabila kita dengar azan, bila bel, kita kena turut serupa untuk bila sebut. Kecuali hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, sebut la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hak lain tu kena turut serupa. Dan hak antara hak serupanya ngucap 2 kali, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pun 2 kali. Kalau kita boleh mengamati kedudukan ni, Allah Subhanahu wa taala nak suruh kita ngucap 5 kali sekurang-kurang pada dalam hidup kita, paling kurang nak suruh ngucap 5 kali. Apabila kita ngucap ni, tuan-tuan, termasuk bagi kita Islam dah, ialah tajdidul iman, membaharui iman kita. Iman ni serupa kain. Serupa kain kita pakai, dia buruk juga. Kain ni dia akan buruk. Begitulah Rasulullah banding, iman ni juga buruk kalau tidak dibaharukan. Cara nak barunya ialah dengan mengucap 2 kalimah syahadah atau la ilaha illallah sahaja. Sekarang ni tak berhenti situ. Dalam qomat pun ada lagi ngucap. Kalau dalam bed 2 kali, dalam qomat sekali. Ngucap juga. Serupa tu lah juga. Cuma bezanya sekali. Dia tak berhenti situ. Dia pergi lagi dalam semaya kita. Dalam semaya kita, kita baca tahiyat. Dalam setiap tahiyat, kita akan mengucap sekali. Besar tuan-tuan tahiyat ni. Yang pertama sunat ab'ad. Kalau terlupa boleh
dengan sujud sawi. Hak akhir tu wajib tu jadi rukun. Ngucap ni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam tahiyat ni sama ada termasuk tahiyat awal dengan tahiyat akhir, dalam 17 kali kita semaya ni tuan-tuan. Dalam kehidupan kita ni kita ada 9 kali tahiyat. 9 kali tahiyat. Gitulah kita mengucap tuan-tuan dalam kehidupan kita, dalam semaya. Kemudian hak luar daripada semaya pula, macam-macam tempat yang Allah Subhanahu Wa Taala syariatkan. Ini adalah tidak lain dan tidak bukan untuk menggambarkan kedudukan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selain daripada tu juga kita digalakkan atau disunatkan untuk beda kepada anak-anak yang baru lahir. Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya nak supaya anak-anak yang baru lahir, baru beranak, tubik ke dunia, nak supaya kalimah yang mula-mula dia dengar ialah ucapan syahadat. Bapa tuan-tuan gitu lalu? Sebab anak-anak ni walaupun dia tak reti gapo satu, supaya kita juga boleh jadi zaman dulu tak reti, tak faham gapo satu. Biar tak reti, biar tak faham, tapi biar dengar dulu ucapan tu. Telinga dia, gegendar telinga dia, tak masuk hak lain lagi, masuk syahadah. Gilah siapa kita tengok juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut apabila seorang yang nak mati, dianjurkan orang ajan mengucap. Kalau dia orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah, garanti masuk surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa-siapa ucapan terakhirnya la ilaha illallah, tentu dia masuk surga. Itu secara umum muqaddimah kedudukan yang boleh kita tengok di dalam kedudukan ucapan la ilaha illallah. Tuan-tuan sekalian, selain daripada tu, amun rasa kita biar kita tengok hadis Rasulullah sebut secara khusus kedudukan la ilaha illallah ni, supaya kita boleh merasai ketinggian, kebesaran, kehebatan, kemuliaan dan agungnya ucapan ni di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri perkhabaran gembira kepada orang yang ucap la ilaha illallah ni dengan mendapat syurga. Antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannatu haqq wan naru haqq adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal wa fi riwayatin adkhalahu Allah min ayyi abwabil jannati thamaniyati yasha. Maksudnya siapa-siapa bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah dan dia sahaja dan tidak syirik terhadapnya, dan Muhammad itu adalah hambanya dan rasulnya, dan Isa alaihissalam adalah rasulnya, hambanya dan rasulnya, dan kalimah yang Allah Subhanahu Wa Taala telah capak kepada Maryam, dan roh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Surga tu benar, neraka pun benar, maka dia akan masuk surga wala apa pun dia buat. Dan dalam riwayat lain
dia boleh masuk mana-mana pintu surga hak lapan tu hak dia nak. Pintu surga ni ada lapan, dia boleh masuk mana-mana pintu. Selain daripada itu juga tuan-tuan, kalau kita baca doa, kalau kita baca lagi hadis yang berkaitan dengan doa kita lepas ambil sembahyang. Doa kita lepas ambil sembahyang. Amo rasa boleh jadi semua kita ni baca belaka doa lepas ambil sembahyang. Kecuali orang hak lorak saja tak ada nak baca. Lorak tak ada nak baca ambil sembahyang ni. Lepas ambil sembahyang, ambil wudu, Rasulullah sebut dalam hadis. Dia kata siapa-siapa yang ambil wudu comel. Comel ni molek lah 3 kali. Kamu dia dengan basuh mukanya, gosok dengan tangannya, gosok 3 kali. Apabila lepas ambil sembahyang tadi sudah selera, dia sebut asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lepas tu dia semaya 2 rakaat, dia boleh masuk surga. Ganjaran tuan-tuan. Mudah masuk surga. Tidak mudah. Orang nak ngucap tu payah. Yang kedua, ngucap tu insya-Allah kita akan bincang. Ngucap saja kau kena faham. Ngucap saja kena faham, setakat kena faham kau tak cukup lagi, nak lagi. Kena amal, kena yakin. InsyaAllah kita akan bincang. Itu sebagai ni salah sebahagian daripada hadis. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa-siapa dia meninggal dunia dan dia ya'lamu, dia tahu, dia yakin, dia beriman Allah ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya malaikat Allah, dakhalal jannah, tentu masuk surga. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah haramallahu alaihi nara. Siapa-siapa bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya malaikat Allah dan Muhammad itu adalah Rasul Allah, maka Allah haram dia masuk neraka. Haram. Ini ayat kuat ni tuan-tuan. Rasulullah nak rakyat kita dengan nada yang cukup tegas dan kemah, kuat, kukuh. Haramallahu alaihil jannah. Allah haram dia neraka. Neraka tak sah ke dia. Allah haram neraka dengan dia. Tak boleh. Sampai situ Ada banyak hadis. Hadis ni sangat jelas dan sangat terang. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qala hina yasbahu au yumsi, Allahumma inni asbahtu, kalau petang Allahumma inni amsaitu, kalau malam sepuan ni Allahumma inni amsaitu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa anbiya'aka wa malaikataka wa jami'a khalqik bi annaka antallah la ilaha illa ant wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk a'taqallahu rubu'ahu minan nar faman qalahu marratain a'taqallahu nisfahu minan nar wa man qalaha thalatha a'taqallahu thalathata arba'ihi minan nar wa man qalaha arba'an a'taqahu Allahu minan nar. Rawahu Tirmizi wa Abu Daud an Anas radhiyallahu anhu. Baik, maksudnya Rasulullah sebut siapa-siapa ucap ketika pagi ataupun ketika petang, Allahumma inni asbahtu, ya Allah ya Tuhanku, aku berada pada waktu pagi ini. Atau kalau petang sepuan ni, malam ni, amsaitu, ya Allah ya Tuhanku, aku berada di waktu malam ni, petang ni. Ushiduka, aku bersaksi denganmu. Aku bersaksi denganmu ya Allah. Wa ushidu hamalata arshika, dan aku bersaksi dengan yang memikul arasy engkau atau menanggung arasy engkau.
wa anbiya'aka, dan semua aku buat saksi kepada nabi-nabimu ya Allah, wa malaikataka, dan semua malaikat-malaikatmu ya ada, wa jami'a khalqika, dan semua makhlukmu ya ada. Nak saksi apa? Bi annaka antallah, sesungguhnya engkaulah sebenar-benarnya Allah. La ilaha illa ant, tidak ada dah Tuhan yang berhak disembah melainkan engkau jualah ya Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Muhammad itu adalah hambanya dan rasulnya. Gapo Allah bui? A'taqallahu rub'ahu minan nar. Allah bebaskan 1/4 tubuh badannya daripada api neraka. Kalau kita bagi pak tubuh badan kita ni 1/4 lepas daripada neraka. Kata untuk 2 kali, maka Allah bebaskan separuh tubuh dia daripada api neraka. Kata 3 kali, Allah bebaskan 3/4 tubuh dia. Dan kalau dia ucap 4 kali, maka semua tubuh badan dia selamat sejahtera daripada api neraka. Ni tuan-tuan, hadis ni amo tolong baca sini, ialah hadis yang menggabungkan kedudukan 2 kelima syahadah, iaitu syahadah kepada Allah dan syahadah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagai ni tidak bagai perkara ni perkara yang sangat besar, sangat mulia, sangat tinggi, sangat agung kepada seseorang. Kerana tu tuan-tuan, ada orang yang ditentukan oleh Allah masuk Islam mati, tak ada nak semaya, tak ada nak puasa, apa lagi nak zakat, nak haji, jauh sekali lagi lah. Masuk Islam, ngucap, meninggal, masuk surga. Besarnya syahadah ni. Dan kalau lah banyaklah amalan pun tidak syahadah. Berapa ramai orang banyak amalan baik atas dunia ni, tapi tidak ikut Islam. Tak ikut Islam, tidak bersyahadah lah dia. Maka amalan dia tadi haba'an mansura. Jadi habuk yang berterbangan, tidak lekat, sikit habuk atas timbangan neraca Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan dia. Jadi tuan-tuan, ini kedudukan dia. Kemudian untuk kita tengok lagi, syahadah ni bukan perkara baru. Ialah dia adalah perkara lama yang telah dibawa oleh semua nabi. Kita tengok sikit. Nabi Musa alaihissalam, dia kata, dia berkata, sebagaimana Nabi memberitahu, dia kata, ya Rab, kullu ibadak yaquluna hadha. Wa fi riwayatin qala la ilaha illa ant, innama uridu syai'an takhussuni bih. Qala ya Musa, law anna as-samawati as-sab' wa amirahun ghairi wal aradina as-sab' fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Nabi Musa memohon kepada Allah. Dia kata, ya Allah, berilah kat hamba, atau berilah kepada saya ucapan yang khusus untuk saya. La ilaha illallah ni semua orang kata. Hamba nak hak khusus, hak special. Nabi Musa dia boleh cakap direct dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan
tahu ialah Nabi yang banyak disebut juga dalam Quran selain daripada Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Nabi Nuh berkata kepada anaknya ketika hampir dia nak mati, Inna Nuhan alaihissalam qala libnihi 'inda mautihi amuruka bila ilaha illallah fa inna as-samawati as-sab' wal ardina as-sab' law wudi'at fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin rajahat bihin la ilaha illallah. Ini Nabi Nuh. Nabi Nuh pesan royak ke anak dia sebelum dia meninggal dunia. Dia kata, anakku, awal, maksudlah awal ni mek kau siapa-siapa tak apalah, aku suruhmu ucap la ilaha illallah. Suruh ucap la ilaha illallah. Kerana sesungguhnya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, kalau sekiranya diletak sebelah nak timbang dengan la ilaha illallah duduk sebelah lagi, maka sudah tentu berat la ilaha illallah. Kerana tu tuan-tuan, kita usahalah sebut sekadar kita mampu la ilaha illallah ni banyak, biar kita faham, biar bukan sekadar sebut saja, ya kita faham maksud. InsyaAllah kita akan bicara dalam malam ni nya. Nak bawa satu lagi kelebihan la ilaha illallah ni, iaitu berbanding dengan keburukan. Iaitu Rasulullah SAW sebut ngucap 2 kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdu wa rasuluh, kalau ditimbang dengan semua surat amalan manusia, di akhirat nanti Rasulullah cerita ada seorang tu dia ada 99 surat amalan. Satu-satu surat amalan tu besarnya sejauh mata memandang. Tu orang boleh mudah faham. Besarnya, lebarnya, luahnya sejauh mata memandang. Tak sejauh mata memandang ni luah lah. Setiap satu dia ada 99. Apabila dibawa ke depan dia ni di hari akhirat, maka Allah bertanya dia, adakah mu nak bantah mana-mana yang telah ditulis oleh malaikat aku terhadap semua hak mu buat? Dan hak 99 tu hak tak molek belaka, tak ada siapa hak comel. Allah tanya, mu nak query ke, mu nak bantah ke hak telah ditulis oleh malaikat aku ni? Dia kata, tidak nak bantah sikit abu, ya Allah, betul belaka dah. Lepas tu Allah tanya, adakah mu nak minta maaf ke gapo ke? Tak pandai nak minta maaf. Baik, ada tak kebaikan hak mu buat? Tak ada. Tak ada. Maknanya tak molek belaka lah dia. Jahat-jahat sengoti kalau jahat. Kalau jahat kat jahat sengoti dah lah. Tak ada benda moleknya dia. Allah kata, tak ada semua buat. Gapo? Gapo dia buat? Waktu ambil satu bitaqah. Bitaqah ni sepakat. Satu kad kita, okay? Business card tu panggil bitaqah tu. Waktu ambil kecil. Tulis dia bersyahadah. Pernah dia bersyahadah dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada mu buat baik ni sah ni. Allah kata, dia kata, dapat kosa ni agaknya tak jadi apalah dengan hak 99 lagi, hak sayup mata mandai. Tak apalah kata. Kita timbang. Maka semua amalan dia hak 99 tu tak sebelah, dan bitaqah kad tadi hak kecil ada tulis hak dia pernah sebut di atas dunia ni, ngucap tu tak sebelah, maka berat hak son ni. Hak 9 tu congek naik, 99 tu congek naik. Ni adalah gambaran ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat di dalam hadis yang memberi
penjelasan kepada kita tentang kedudukan mengucap ni. Karena itulah tuan-tuan, biar kita banyak ucapan kita supaya kita dapat ganjaran yang lebih besar, tuan-tuan. Tuan-tuan sekalian, hak tu iaitu gabungan hadis-hadis antara ngucap asyhadu an la ilaha illallah dan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. So, yang kedua pula kita nak tengok la ilaha illallah. So pula atas la ilaha illallah. Pak, insya-Allah kita tengok pula atas Muhammadur Rasulullah. Hak atas la ilaha illallah ni, kalimah la ilaha illallah tuan-tuan, ialah kalimah ni lah, dengan sebab kalimah ni lah Allah Subhanahu wa taala buat makhluk semua sekali. Besar tak besar adanya makhluk ni atas dunia ni, sejak daripada sekecil-kecilnya, sebesar-besar, sejak daripada awal sampai ke akhirnya, adalah kerana adanya ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. So, Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ya Allah Subhanahu wa taala utuh silih berganti, yang ramai hak kita tahunya 25, hak wajib tahu. Disebut lagi ada rasul yang Allah tidak cerita di dalam Quran, ada rasul yang Allah cerita dalam Quran yang tak sebut nama. Dan disebut dalam hadis-hadis ada 313 rasul. Dan kalau Nabi 124,000. Dalam hadis-hadis yang menyebut bilangan tu. Ramanya Nabi, ramanya Rasul diutuh oleh Allah silih berganti sejak daripada Nabi lepas Nabi Adam tegak sampai ke Nabi Muhammad ni, tidak lain tidak bukan ialah kerana kalimah la ilaha illallah. Semua Nabi dan Rasul ajak beriman dengan kalimah la ilaha illallah. Itu kedudukan dia, kebesaran dia. Begitulah juga Allah waktu turun kitab Suhuf pun juga tujuan yang sama, untuk kerana la ilaha illallah. Dan dengan sebab kalimah ni lah ada orang terima dan ada orang tak terima. Orang terima tu namanya mukminin dan Islam, dan orang tak terima tu menjadi kufur, sama ada musyrikun ataupun apa sahaja nama. Dia pecah jadi dua. Dan ada orang yang beriman tadi, dia akan bahagia, iaitulah akan pergi ke syurga. Dan dengan sebab kalimah ni juga ada orang akan ke neraka, wal a'yazubillah. Kalimah ni juga tuan-tuan disebut dalam Quran dengan nama, berbagai nama. Banyak nama dalam Quran. Bukan nama la ilaha illallah sah. Nama macam-macam nama. Antaranya ialah nama Al-Urwatul Wuthqa. Kita akan baca ayat yang berkaitan. Begitu juga nama dia Kalimatut Taqwa, Kalimatut Tayyibah, Al-Qawlu Thabit, dan berbagai-bagai nama lagi. Apabila nama ni banyak, maka kita boleh tengok kebesaran itu semakin besar, semakin tinggi. Kerana itulah Allah ni banyak nama, melambangkan kebesaran, kehebatan, kemuliaan, keagungan. Kalau kita tidak gapo-gapo saja nama, kita perasan tak? Semakin banyaknya sifat Allah, semakin banyaknya kebesaran Allah, semakin tinggi dan banyaknya nama Allah, maka semakin besar, semakin hebat, semakin agung. Kerana tu orang banyak nama jadi hebat. Orang tak banyak nama kurang hebat. Kita senamanya. Aku coba tuan-tuan perhati. Orang kepala-kepala dia tidak banyak. Nama dia banyak. Nama banyak. Gestar. Maaf, nama sebut. Tak silap sebut sebenarnya dalam masjid ni. Nama-nama tak nyampe. Gestar. Nama tu, nama ni, nama tu, nama ni, macam-macam. So, yang kedua, orang yang hebat, gelaran dia panjang. Itu orang hebat. Jadi,
Allah Subhanahu wa taala sangat hebat, sangat mulia, sama agung, sangat agung, maka nama dia banyak. Sebanyak-banyak yang kita yang kita tahu. Dalam sebuah hadis dia sebut 99. Dalam hadis lain nama Allah ni tidak terkata banyak. Tidak terkata. Ada nama hak kita tahu, ada nama hak Allah ghaib, ada nama hak Allah ghaib ke malaikat dia saja, ada nama hak Nabi ke dia saja, ada hak dia tak ghaib langsung pun ada. Mana dalilnya? Dalilnya ialah doa. Hak Nabi ajar ke kita sebagai umat dia, apabila tika mari rusing, mari sedih, mari serabut, doa. Doa ni antaranya iaitu hadisnya, Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmu adlun fiyya qada'u as'aluka bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaib 'indak an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura basari wa jalaa huzni wa dhahaba hammi. Ni ulama buat dalil ada nama Allah ni banyak, ada hak dia royak dan ada hak dia sifat tak royak. Berdasar pada tadi. Allahumma inni abduka, ya Allah, ya Tuhanku, akulah hamba anak, akulah hambamu. Wabnu abdika, dan anak lelaki hambamu. Wabnu amatika, dan anak hamba perempuanmu. Kita kata, ya Allah, akulah hambamu, akulah anak ayah aku hambamu, akulah anak mak aku, dan dia tu hambamu. Apabila kita rusing serabut ni tu, kata nak ngadu ke siapa? Ngadu ke orang boleh jadi kau serabut. Tak. Royak kepada Allah. Hak barang Nabi ajar, cuma kita tak terbuat lah. Nasiyati biyadik, ya Allah, ubu-ubu aku ni di tanganmu. Madhi fiyya hukmu, atas aku ni hakmu tetap tu jalan. Adlun fiyya qada'uk, dan semua hakmu buat tu adil comel belakang. Tak ikhlas sikit apa ya Allah buat, suruh kena comel belakang dah. Hak kena atas aku pun ya Allah dah. Hak aku rusing susah, ya betul. As'aluka, ya Allah, aku minta dengan bikulli ismin huwalak, dengan semua namamu. Tak sebut dah, semua sekali namamu. Bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak, yang engkau letak nama untukmu. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama tu engkau turunkan di dalam kitab yang engkau turun kepada nabi-nabimu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama tu engkau ajar kepada salah seorang daripada makhlukmu, tak kira siapa. Au ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaib 'indak, atau nama tu engkau simpan di dalam ilmu ghaib di sisimu. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi, aku minta engkau jadikanlah Quran tu penawar dan menyuka dan mengembirakan hatiku. Wa nura basari, dan cahaya mataku. Wa jala'u huzni, dan hilang keduka citaku. Wa zahab hammi, dan hilang benda yang serabut dalam diri aku. Rasulullah kata Allah akan hilangkan kalau doa itu. Baik. Maksudnya nama Allah ni banyak. Tidak hanya terbatas pada hak tu tadi saja. Jadi tuan-tuan, inilah apa ni yang kita Allah ni maha besar, maha agung tadi, nama dia pun sangat-sangat banyak. Begitu juga kalimah ni ialah miftah darus sa'adah. Ia sebagai kunci kepada kebahagiaan. Dia juga kalimah ni asas kepada agama. Asas agama. Puncak agama. Dialah segala-galanya. Dan
kelebihan sangat banyak dan tidak mampu kita sebut. Antara lainnya Allah puji dia. Ya, kita selalu duk baca lepas-lepas ayat. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Ini kita duk baca sama. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah bersaksi bahawa tidak ada dah Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan dia, illahu. Wal malaikatu, dan para malaikat pun kata lagu tu juga, wa ulul ilmi, dan orang yang mempunyai ilmu, qa'iman bil qist, ia telah memberi penyaksian dengan seadilnya, sebetulnya. La ilaha illahu huwal azizul hakim, dan tidak ada dah Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya, dialah maha agung, dialah maha perkasa dan maha bijaksana. Tentu kalau kita sebenarnya kita banyak kita mengucap dalam kita wirid-wirid kita, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, tu betul je, mengucap juga. Kita baca ayat kursi, kita baca Allahu la ilaha illahu, mengucap dah tu, cuma perasan tak perasan je. InsyaAllah faham. Dia sebenarnya banyak. Hak tadi pun mengucap juga. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu. Dua mengucap, sayat dua mengucap. Karena tu tuan-tuan, mengucap la ilaha illallah ni lebih daripada 30 kali sebut dalam Quran, di dalam berbagai surah. Cuma mari lagu tadi lah, dia tak perasan mengucap. Karena itulah kelebihannya ayat kursi ni, selain daripada apa ni banyak-banyak tu, mengucap ada. Kelebihan ayat kursi ni tuan-tuan, banyak kelebihan ayat kursi ni. Kalau orang baca ayat kursi lepas semaya fardu, baca ayat kursi, tidak ada sebab dia tak masuk surga. Wajib dia masuk surga. Tak boleh masuk surga lagi kerana tak mati. Orang lepas maya fardu, dia baca ayat kursi, wajib dia masuk surga. Patut masuk surga kan? Kena mati dulu masuk surga. Kerana tu tak ada orang masuk surga sebelum mati. Kalau ada orang ngaku mendakwa dia masuk surga sebelum mati, maka celah dia tu. Tak boleh fakar lah. Orang tak boleh fakar lah gitu deh. Jadi tuan-tuan sekalian, begitulah juga kita tengok Allah Subhanahu wa taala sebut kalimah ni, kalimah la ilaha illallah. Amun nak sebut la ilaha illallah dulu. Dia la ilaha illallah ni ialah khulasah atau intipati dakwah semua para nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utuh kepada semua kaum masing-masing. Gapo gak nabi-nabi kita dalam Quran ni start daripada Nabi Nuh. Nabi ada tu dia tak sebut sebab munggu Islam berlaku dah. Hak nak panggil ni, hak orang menyeleweng ni start daripada Nabi Nuh, bawa ala ke gini tu. Gapo gak semua nabi ni duk ngajar, duk ajak, duk seru. Hak orang marah sangat tu. Orang marah la ilaha illallah tuan-tuan, jangan termain-main. Kalau kita tengok orang tak marah la ilaha illallah ni, kalau orang bukan Islam dia tak marah, maka dia tak reti. Dia tak marah, kita tak reti. Kalau dia reti, dia marah. Ni kedudukan la ilaha illallah. Kalau kita sebut depan orang bukan Islam, dia tak gerak air nah, tak marah. Dia cek dah tu, dia tak reti. Dalilnya, kalau dia reti, dia marah.
Sebagaimana masyarakat Rasulullah zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Bapa Rasulullah ditetar? Bapa Rasulullah dimusuhi? Bapa orang kata ke Rasulullah tukar sihir? Bapa Rasulullah kata ahli syair, orang kata ke dia? Bapa orang kata gila, majnun? Habis kelima hak buruk tu orang letak atas dia belakang. Tak habis hak tu musuh pula. Siapa gerakkan untuk membunuh selain daripada benda-benda lain. Tu kemuncak nak bunuh. Hak kita tahu dalam peristiwa hijrah. Bapa siapa situ? Sebab orang zaman tu, orang Mekah ketika tu, dia reti maksud la ilaha illallah. Enggak, orang Melayu tak apa. Dia mungkin tak berapa faham. Kalau faham marah. Baik, tuan-tuan, hamba tak hurah lagi lagu mana. Yang jadi faham tu Abu Jahal, payah kena sebut benda tu. Mudah je. Muka dia orang Arab. Nah, Abu Lahab, muka bahasa dia. Apa ya dia marah? Yang pergi sampai mati nah Abu Lahab ni di Uhud, di Badar. Mati nah. Bawa tentera daripada Mekah ni 1,000 orang dengan kuda, dengan unta, dengan kelengkapan nak pergi lawan Rasulullah, nak pergi tekak Abu Sufyan je buat dagangan tu je. Bapa yang pergi sampai mati nah tu. Siapa hamak Rasulullah bapa? Kan hening ya, kalau kelimah hening ya. Itulah tuan-tuan kita pakat tengok. Kalau tak ada habis malam ni pun kita sambung Malaysia. Tak habis Malaysia, tersambung pula bila-bila pula. Dia tidak belagak mana. Nak habis, tak habis tak apa. Sebelum mati. Pasal kita nak ngucap la ilaha illallah sebelum mati tu. Baik. Semua intipati dakwah para nabi dan rasul ni la ilaha illallah. Kita tengok. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa ma arsalna, dan kami yakni Allah tidak utuh min qablika min rasul, seorang rasul pun sebelum kamu wahai Rasulullah, illa nuhi ilaihi, kecuali kami memberi wahyu kepadanya. Gapa? Annahu la ilaha illa ana, tidak ada dah Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan aku, yakni Allah. Fa'budun, wahai semua makhlukku, semua orang tadi, fa'budun ay fa'buduni, mengendalah semua aku. Jadi semua nabi wak mari dakwah dia ajak pada la ilaha illallah. La ilaha illallah ni nah tuan-tuan asah kepada dakwah yang dibawa oleh semua nabi. Dan apabila nabi-nabi ni bawa hak ni, ada orang terima, ada orang tak terima. Ada nabi-nabi siapa, kalau kita tengok Nabi Nuh, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Yang beriman dengan Nabi Nuh hanyalah sikit. Sikit je. Boleh bawa dalam bahtera. Muak. Tu pun bawa lagi. Binatang, burung beriak, lemur kobak, setiap sepasang. Bawa lagi. Muak lagi. Sebab orang beriman tak ramai. Nabi Nuh, walaupun dia lama duduk dengan kaum dia 950 tahun dalam Quran sebut. Walaupun begitu lama, tapi orang tak beriman. Karena itulah kita tengok, dia tak beriman ni bukan orang lain, orang dekat dengan dia pun ada juga, iaitu anak dia dan isteri dia. Iman ni tuan-tuan, kita tak boleh nak jamin. Allah tak, mengikut Allah nak beri ya. Karena itulah kita, biar kita berasa syukur sungguh, sesukur-syukurnya kita ni Allah pilih beri kita iman. Kalau kita nak tengok Nabi Nuh dengan anak dia, anak, isteri,
Duduk sekali boleh anak dengan isteri itulah. Tapi isteri tak berimeh, tuan-tuan. Sepatut berimeh lah isteri ni. Sepatut anak dia berimeh lah dengan Nabi Nuh. Tak, tuan-tuan. Masalah berimeh ni pilih Allah. Kalau kita letak situ, tuan-tuan, kita boleh berlinai air mata. Kerana Allah pilih kita. Pilih kita, pilih mak kita, pilih ayah kita, pilih tok kita. Turunan kita ni, kita tengok celak mata, berimeh belakang. Ada orang mari celak-celak mata, berimeh mula dengan dia. Berapa ramai orang lagu tu? Kita tengok sahabat Nabi SAW, mak ayah dia boleh jadi tak ada dengan Nabi dulu, tak berimeh, tapi mula dengan dia berimeh, anak-anak dia berimeh. Siapa kelah ni ada orang berimeh mula dengan dia, orang baru masuk Islam. Nah, ramai kita dengar orang baru masuk mula dengan dia, insya-Allah anak-anak dia. Kerana itulah dia amat jumpa dengan orang apa ni, orang Negeri Sembilan. Amat jumpa kata baru lah, kita ada buat perjumpaan sikit tentang orang yang masuk Islam. Orang putih kata convert tu masuk Islam lah. Dia kata tak, istilah tu tak betul. Dia kata kelik balik, asalnya Islam kita. Betul apa mereka? Oh betul. Kita kata dia masuk Islam, convert lah bahasa ni. Tak, tukar dah. Tak, dia kata bukan, istilah tu tak betul, dia kata. Kita kelik dia. Kelik semula. Oh betulnya. Reverse. Dia kata betul dia, duk mikir-mikir betul dia. Kita ni asal Islam. Asal kita Islam. Semua orang asal Islam. Asalnya Nabi Adam AS. Duduk dalam syurga. Dengan sebab ada kesilapan dan hikmah Allah, dia nak suruh makmurkan negeri ni, bumi ni di atas ke dunia. Pak kita nak kelik ke mana sebenarnya? Kita ni nak kelik ke syurga balik, nak kelik tempat asal. Orang kata asal dia untuk kala mula tu. Kenapa? Asal dia tak kala mula yang sedia asal zaman dulu-dulu. Tu zaman orang tua kecek dululah. Tak betul orang tua kecek asal dia tak kala kelik sedia asal barang zaman dulu tu. Pulih-pulih sedia kala dah. Kita nak kelik ke asal iaitu syurga. Kerana itulah kita duduk di dunia ni sementara je. Tapi sementara pun kena betul. Kena betul dengan La ilaha illallah. Kalau tak betul sini, kelik juga. Tapi kelik tak jumpa tangga. Tak jumpa tangga surga. Jumpa tangga hak Allah murka. Begitu juga Allah sebut dalam ayat lain, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Sesungguhnya kami utus kepada setiap umat seorang rasul, dan semua rasul-rasul ni an i'budullah, mari pergi panggil ajak umat masing-masing an i'budullah wajtanibut taghut, hendaklah kamu semua Allah dan jauhi taghut. Itulah makna la ilaha illallah. Mana la ilaha illallah? An i'budullah wajtanibut taghut, semua Allah, buat taghut. Taghut ni ialah apa ni, sembahan selain daripada Allah. Buat belakang. Jadi buat sembahan selain daripada Allah, hanya sembah Allah saja, itulah makna la ilaha illallah. Buat semua sembahan, buat semua ikutan, buat semua hak kita gantung dalam perasaan, dalam apa jua gantung, hati kita gantung. Yang memberi, melahat, menentu hidup kita, kita buat semua illallah. Jadi u'budullah wajtanibut taghut, semua Allah dan jauhilah segala taghut. Ialah maksudnya apa ni ucapannya la ilaha illallah. Tu dia kena kedudukan. Tuan-tuan sekalian,
Amo nak sebutnya banyak lagi nama-nama dia. Dan nak huraiannya apa mana? Asyhadu an la ilaha illallah. Tak ada lah malam ni ya. Kita sambung malam esok tu dah. Deh. InsyaAllah kita sambung. Tuan-tuan sekalian, amo tanda sekat tu. InsyaAllah kita akan sambung. Apa nama-nama yang telah disebut oleh Allah dalam Quran, dan seterusnya kita tengok apa maksud ujung jatuh kita kata asyhadu alla ilaha illallah. Gapo dia? Ya, terkandung di dalam ucapan tersebut. Selain daripada kalimah yang hebat kita dengar tadi. Amo berhenti sini dulu insya-Allah. Dan yang baik dari Allah, kalau salah dan silap itu adalah daripada kelemahan hamba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah.